Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ini merupakan sambungan untuk video yang sebelum ini, iaitu sambungan untuk tajuk masih lagi bab 10, iaitu 10.2. Okey, sistem peredaran manusia. Okey, baik. Sebelum tu cikgu nak masing-masing buka buku teks muka surat 167. Okey, cuba lihat apa yang terkandung dalam tajuk 10.2, yang mana kandungan ini yang perlu kamu ketahui selepas kamu menonton video ni. Okey, yang pertama 10.2.1, 10.2.1 di mana kamu kena tahu macam mana nak memerihalkan komponen sistem peredaran manusia yang terdiri daripada jantung, salur darah dan darah. Maksudnya awak kena faham ketiga-tiga komponen tu yang ada dalam sistem peredaran manusia. Okey, yang kedua, awak kena terangkan komposisi darah. Yang mana komposisi darah ni mungkin terdiri daripada plasma darah dan sel darah. Okey, yang ketiga, awak kena tahu macam mana nak membanding dan membezakan jenis salur darah yang ada, iaitu arteri, vena dan kapilari. Yang keempat, awak kena tahu label struktur jantung manusia yang mana ada aorta, vena cava, arteri pulmonari, vena pulmonari, injak sabit, semua tu lah. Dan yang last sekali, awak kena tahu fungsi bahagian setiap jantung. Okey, so ada 5 perkara yang perlu awak ketahui di akhir pembelajaran ini. Jadi, kalau kelima-lima ni awak dah kuasai, maksudnya awak dah kuasai tajuk sistem peredaran manusia. Okey, seperti yang saya selalu cakap, tajuk ni adalah tajuk yang mana awak dah pun tahu sebelum ini di menengah rendah, iaitu semasa di tingkatan 3, kita dah pun belajar mengenaan dengan sistem pengangkutan dalam manusia. Dan awak dah tahu macam mana bentuk dan fungsi setiap bahagian yang ada dalam jantung. Jadi hari ini kita nak refresh balik. Okey. So, ini tiga komponen utama yang ada dalam sistem peredaran manusia. Okey. So, ini 10.2.1. Okey, 10.2.1 yang mana pertama awak kena tahu darah. Darah maksud dia tisu penghubung yang terdiri daripada plasma dan sel darah serta platelet yang merupakan medium pengangkutan dalam badan kita. Okey, ibaratnya kalau dalam sistem pengangkutan jalan raya, kenderaan tu merupakan medium pengangkutan kita. Okey, sama ada kita nak naik kereta, nak naik motor, nak naik LRT, nak naik bas, itu merupakan medium pengangkutan. Dalam badan kita, darah merupakan medium pengangkutan kita untuk mengangkut segala bahan yang diperlukan dan mengangkut keluar bahan yang tidak diperlukan. Okey, yang kedua, jantung. Okey, jantung merupakan pam yang berotot yang mana dia mengedarkan darah ke seluruh badan, iaitu ke seluruh sel dan tisu badan. Okey, jadi jantung ni satu bahagian yang sangat penting di mana dia yang membantu pengedaran darah ni lah. Okey, dan last sekali, salur darah. Salur darah ni terdiri daripada arteri, kapilari dan vena yang menghubungkan jantung kepada seluruh badan lah. Okey, jadi salur darah ni merupakan macam laluan untuk darah lalu. Okey, sampai sekarang pun masih ada pelajar yang confuse. Cikgu, salur darah tu apa? Salur darah ni dia macam laluan yang mana akan memberikan laluan kepada darah untuk lalu melalui dia. Jadi salur darah ni dia ada banyak nama. Ada arteri, ada kapilari dan ada vena. Okey, so ni yang poin yang pertama yang kena ketahui. Yang kedua, okey, awak kena terangkan komposisi darah. Kita tengok. Okey, yang ni dia nak tunjuk kat awak 3 komponen utama tu lah. Darah, jantung dan
salur darah. Okey, ini bentuk darah. Darah ada, dalam darah kita ada platelet, okey, ada sel darah putih dan sel darah merah. Nanti kita tengok. Okey, ini jantung kita. Ini salur darah, arteri, ada vena dan ada kapilari darah. Commonly, arteri ini adalah salur darah yang membawa darah beroksigen. Vena adalah salur darah yang membawa darah terdioksigen. Kapilari darah adalah satu laluan kecil yang menghantar darah ke sel-sel badan, di mana kapilari darah ni dia terletak dekat dengan sel-sel badan. Okey, so kita pergi kepada struktur jantung. Kalau ikutkan pada buku teks tadi, struktur jantung adalah poin yang keempat yang awak kena tahu. Macam mana nak label struktur jantung dan kena tahu setiap bahagian fungsi dia. Okey, jadi struktur jantung adalah sebesar genggaman tangan kita. Okey, terletak di antara peparu dan rongga toraks, dipisahkan oleh dinding yang berotot dinamakan septum. Okey, dalam jantung kita ada 4 ruang: atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Okey, ruang jantung yang atas kita panggil atrium. Atrium dia menerima darah kembali ke jantung. Ventrikel mengepam darah keluar dari jantung. Ventrikel dekat bawah. Okey. So, ini ruang jantung. Okey. So, jantung kita ada 4 ruang. Selalu saya ingatkan. Okey. So, bahagian atas ni arteri. Okey. Bahagian bawah ni adalah ventricle. Okey, di mana arteri adalah ruang di mana darah kembali ke jantung. Ventricle adalah ruang di mana darah dipam keluar dari jantung. Okey, so gambar rajah ni mungkin agak pening, tapi inilah keadaan sebenar jantung. Okey, so dia adalah ruang di mana kalau awak tengok di sini adalah atrium kiri. Okey, ini ventrikel kiri. Okey, di sini darah beroksigen akan mengalir di sini dan dipam melalui aorta. So yang merah ni aorta ke seluruh badan. Ada yang naik ke kepala dan ada yang turun ke bawah. Okey, so ini atrium kanan di mana darah yang terdioksigen daripada seluruh badan, iaitu daripada vena cava, daripada atas kepala dan daripada bawah bahagian badan akan masuk ke atrium kanan. Atrium kanan akan pam darah ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan akan pam darah ikut arteri pulmonary keluar balik ke peparu. Itu konsep asas untuk jantung. Okey, ini gambar rajah dia. Okey, gambar rajah jantung. Saya suka mulakan dengan vena pulmonary. Vena pulmonary adalah darah yang beroksigen yang dibawa daripada peparu. Okey, dia mai daripada peparu. Okey, peparu masuk ke atrium kiri. Okey, so sekarang ni ada oksigen. Atrium kiri pam darah masuk ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri akan pam darah masuk ke aorta. Okey, kena ingat dekat antara atrium kiri dengan ventrikel kiri ada satu injap. Kita panggil injap bicuspid untuk menghalang pengaliran darah balik ke atrium. Okey, dalam ventrikel kiri nak naik ke aorta pun ada satu injap yang kita panggil sebagai injap sabit untuk memastikan darah tidak kembali ke ventrikel. Okey, jadi sampai dekat aorta, darah beroksigen tadi akan dihantar ke seluruh badan. Okey, akan dihantar ke bahagian atas badan dan akan dihantar ke bahagian bawah badan. Okey, so dalam pada masa yang sama, okey, darah daripada seluruh badan, iaitu darah terdioksigen daripada bahagian bawah badan, daripada bahagian atas badan akan lalu vena cava.
dia akan masuk ke atrium kiri, atrium kanan. Okey, atrium kanan pump masuk ke ventricle kanan pun sama, dia ada sini injak tricuspid. Okey, sana bicuspid, sini tricuspid. Ventricle kanan pump darah pergi ke arteri pulmonary, sini ada injak sabit. Okey, arteri pulmonary akan bawa darah ni kembali ke jantung untuk dipump, untuk dihembuskan keluar gas-gas dan bahan-bahan buangan yang kita tak mau. Okey, so itu overall fungsi jantung yang awak kena tahu. Okey, so apa yang awak kena tahu? Ventricle yang bahagian bawah ada kan, dinding lebih tebal. Sebab apa? Sebab dia nak mengecut lebih kuat daripada atrium. Tapi ventricle kiri, okey, atrium, okey, ni atrium, ni ventricle, ini belah kiri. Ventricle kiri, otot dia lebih tebal sebab dia nak menjana tekanan yang lebih tebal, dia nak pump darah beroksigen ke seluruh badan dengan cepat. Okey, sebab kita sel-sel badan perlukan oksigen dengan cepat. Ventricle kanan mengepam darah ke peparu saja, jadi dia tak perlu terlalu tebal berbanding dengan ventricle kiri. Salur darah di jantung ada arteri koronari mengangkut darah beroksigen untuk tisu jantung, dan vena koronari mengangkut darah terdioksigen. Okey, so ini tak ada apa. Next, ini dia nak tunjuk arteri koronari dengan vena koronari, yang mana yang mengangkut darah beroksigen untuk tisu jantung tu sendiri. Okey, sebab jantung pun perlukan oksigen juga kan, jadi tisu-tisu ni yang mengangkut darah beroksigen dan terdioksigen pergi dan keluar dari jantung. Okey, fungsi bahagian jantung manusia saya dah pun terangkan tadi. Okey, so septum saya tak sebut, dia adalah pemisah bahagian jantung kiri dan jantung kanan dan memastikan darah beroksigen ni tak bercampur dengan darah terdioksigen. Okey, ini kelebihan kita. Okey, yang lain semua saya dah sentuh tadi. Okey. Next. Ini pun saya dah sentuh. Boleh tengok. Dia terangkan macam mana darah tu bergerak. Okey. Okey, fungsi bahagian jantung manusia iaitu injak sabit. Okey. Injak sabit. Dia di pangkat arteri pulmonary, di pangkat aorta, bagi memastikan darah tidak kembali ke ventricle semasa ventricle mengendur pun saya dah terangkan tadi. Injak tricuspid, okey, ada 3 cuping, ini kena hafal lah, kena tahulah ni. Okey, ada 3 cuping, memastikan darah tidak mengalir semula ke atrium kanan. Injak bicuspid ada 2 cuping, okey, sebab tu kita panggil bi, sebab tu kita panggil tri. Tri 3 cuping, bi 2 cuping. Memastikan darah tidak mengalir ke atrium kiri. Kena ingatlah, bi ni ada belah kiri, tri ni ada belah kanan. Fungsi dia lebih kurang sama saja. Injak sabit dia ada dua-dua belah di pangkal aorta ni untuk memastikan darah tak masuk balik ke ventricle. Okey. Okey. So jom kita label. Ini belah kanan, di sini belah kiri. Okey, ini aorta. Okey, yang membawa darah beroksigen ke seluruh badan. Ini apa? Vena cava yang membawa darah terdioksigen dari seluruh badan ke jantung. Okey, ini arteri pulmonary yang membawa darah terdioksigen daripada jantung kembali ke peparu. Okey. Ini vena pulmonary yang dia membawa darah beroksigen daripada peparu masuk ke jantung. Ini atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri yang mana otot dia lebih tebal supaya dia dapat menahan tekanan tinggi untuk mengepam darah dengan cepat ke seluruh badan.
septum, pembahagi kepada pemisah jantung kiri dan kanan. Injak tricuspid, menghalang pengaliran darah kembali ke atrium kiri. Okey, dia ada 2 cuping. Injak tricuspid ada 3, fungsi sama. Injak sabit ada kiri dan kanan di pangkal aorta. Injak sabit di pangkal arteri pulmonari, fungsi yang sama, memastikan darah mengalir satu hala dia tidak kembali ke ventricle. Okey, ni mekanisme macam mana darah atau dioksigen bergerak daripada seluruh badan ke vena cava, atrium kanan, injak tricuspid, ventricle kanan, injak sabit, arteri pulmonari, pergi ke paru, berlaku pertukaran gas. Okey. Darah beroksigen daripada peparu pergi ke melalui vena pulmonari, masuk ke atrium kiri, injak tricuspid, ventricle kiri, injak sabit, aorta dan ke seluruh badan, kecuali peparu lah, dia tak pergi paru sebab peparu pertukaran gas saja. Okay, ni saya tak nak sentuh dah. Okey, habis untuk 10.2.4 dan 10.2.5 iaitu melabel struktur jantung dan juga memerihalkan fungsi bahagian setiap jantung. Okey, yang ini walaupun susunan dia tak sama, tapi dia memberi maksud yang ada dalam tajuk yang sama lah, 10.2. Okey, kalau ikut komposisi darah adalah komposisi darah tajuk 10.2.2, di mana awak kena menerangkan komposisi darah dalam plasma darah dan sel darah. Okey. Okey, komposisi darah manusia ni dia ada 2 komponen yang penting, iaitu plasma lebih kurang 55%. Dia banyak sebab dia kebanyakannya daripada air. Okey, air banyak. Okey, komponen sel dalam darah manusia kita daripada sel darah merah kita sebut sebagai eritrosit. Okey, yang ni yang tak ada. Masa awak tingkatan 3, yang ni awak tak jumpa. Okey, eritrosit. Awak jumpa sel darah merah tapi awak tak tahu sebenarnya dalam bio kita panggil eritrosit. Sel darah putih kita panggil leukosit dan platelet kita panggil platelet lah. Okey. Okey, kalau kita buat kaedah emparan, kita ambil darah dan kita masukkan dalam bekas tu, kita akan tengok darah ni dia akan pergi ikut lapisan. Okey, di mana lapisan bawah tu adalah komponen sel, dia ada 45%, yang selebihnya yang air tu dan plasma darah apa semua tu dia duduk lebih kurang 55% ke atas. And then di tengah-tengah tu dia ada sel darah putih dan juga platelet. Okey. Ini. Okey, awak boleh tengok sel darah merah duduk bawah, eritrosit duduk bawah, leukosit dengan platelet duduk tengah, plasma duduk atas sekali. Okey. So dalam darah kita air merupakan komponen yang paling banyak lah, lebih kurang 90% daripada air. Lepas tu protein plasma ada dalam darah kita, iaitu fibrinogen untuk membantu pembekuan darah, albumin untuk mengawal tekanan osmosis darah, globulin sejenis antibodi untuk pertahanan badan. Okey, dalam darah kita juga ada nutrien dan bahan buangan, hormon dan juga enzim. Okey. So yang ni okey. So maksudnya dalam ini dia menerangkan apa yang ada dalam plasma darah. Okey. Dalam plasma darah. Okey, ada air, ada protein plasma, bahan pelarut, hormon dan enzim yang meliputi lebih kurang dalam 55% komponen darah kita. Okey. So ni ya. Okey. Sorry. Okey, so ada air 90%, fibrinogen, albumin dan globulin. Okey, dia bagi tahu tadi apa fungsi dia. Bahan terlarut seperti nutrien dan bahan buangan yang kita perlukan. Hormon dan enzim yang dibuat dalam sel kita disimpan dalam plasma darah. Okey, kenapa? Sebab hormon dengan enzim ni akan digunakan lah nanti. Okey, di bahagian sel-sel yang memerlukan untuk segala proses metabolisme badan. Okey, so ni salur darah. Dalam salur darah kita ada sel darah putih, sel darah merah,
plasma, platelet. Okey, so seperti yang saya cakap tadi, salur darah tu dia adalah laluan darah saja. Okey, ciri sel darah merah ataupun eritrosit, dia adalah membran plasma yang kenyal. Okey, kenyal, berbentuk cakra dui cengkung. Kejap lagi cikgu tunjuk apa dia. Jumlah luas isi padu dia besar disebabkan oleh bentuk cakra dui cengkung ni menyebabkan jumlah luas isi padu dia besar dan pertukaran gas dia berlaku lebih cekap. Dia tak ada nukleus lah. Okey, pada peringkat matang dia tak ada nukleus. Sebab apa? Sebab dia nak bagi banyak hemoglobin tu dapat dimasukkan dalam setiap eritrosit tu, setiap sel darah merah. Dihasilkan dalam sumsum tulang kita dekat sternum, dekat tulang rusuk. Kita dapat hidup dalam 120 hari. Lepas tu kalau dah habis, dia akan dimusnahkan dekat hati ataupun limpa secara fagositosis. Tahu nah, fagositosis tu dia kepung, lepas tu dia macam kepung, dia makan. Okey, ni bahagian penghasilan sel-sel darah merah lah. Okey, ni bentuk cakra dui cengkung. Okey, cakra dui cengkung ni yang menyebabkan jumlah luas permukaan berisi padu sel darah merah tu luas. Okey. Fungsi setiap eritrosit ni, setiap sel darah merah kita dia ada hemoglobin. Hemoglobin iaitu pigmen warna merah yang menyebabkan darah tu berwarna merah. Hemoglobin ni sebenarnya dia terdiri daripada kumpulan hem yang mana ada atom ferrum. Sebab tu kita kata kalau nak tambah darah kena makan banyak ferrum. Okey, dia berpadu dengan oksigen akan membentuk oksihemoglobin iaitu tekanan separuh oksigen yang tinggi. Okey, oksihemoglobin ni akan membebaskan oksigen dekat tisu atau sel bila ada tekanan yang berbeza. Contohnya oksihemoglobin ni lalu dekat satu kawasan yang mana sel tu mempunyai tekanan separuh oksigen yang rendah, jadi dia akan terurai. Oksihemoglobin ni akan terurai, dibebaskan oksigen, dia bagi dekat sel, so dia jadi hemoglobin balik. Jadi hemoglobin ni adalah satu kumpulan hem yang terdiri daripada atom ferrum. Atom ferrum ni dia ada tapak yang boleh berpadu dengan oksigen. Okay, that's why fungsi eritrosit adalah mengangkut darah, mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okey, so ni hemoglobin yang terdiri daripada polipeptida, atom ferrum sebagai tapak oksigen yang berpadu dengan dia. Okey, so kita ingat balik, kita belajar pasal protein apa semua dulu kan. Okey, platelet pula dia adalah cebisan sitoplasma yang berasal daripada sumsum tulang. Tempoh hayat dia lebih kurang seminggu saja. Terlibat dalam pembekuan darah. Contohnya jika ada sebarang luka pada bahagian badan awak, okey, platelet ni akan datang dan membekukan darah di kawasan tersebut supaya darah tak dapat mengalir keluar dengan banyak. Contohnya ada berlaku aksiden dan sebagainya, darah dapat dihentikan dengan cepat supaya darah tak mengalir keluar dengan banyak. Okey, ni pun sama. Okey, sel darah putih ni yang banyak sikit ni. Okey, sel darah putih ni kita panggil leukosit. Okey, leukosit bentuk dia tidak tetap, dia berubah-ubah. Dia ada nukleus lah. Tak ada hemoglobin macam sel darah merah. Sama juga dihasilkan di sumsum tulang, tapi dia ada masa tempoh hayat 5 hari je. Okey, dia melesat keluar liang kapilari darah sebab dia nak fight. Kan kita tahu leukosit ni fungsi dia untuk melawan antigen ataupun melawan patogen yang masuk dalam badan. Okey, so leukosit atau sel darah putih ni dia ada dua jenis. Sama ada dia bergranul ataupun dia tidak bergranul. Kalau bergranul ada 3 jenis, N, E, B, iaitu NAB, neutrophil, eosinofil dan basofil. Kalau tidak bergranul, agranulosit ni tidak bergranul, dia ada 2 saja, limfosit dengan monosit.
Okey, jom kita tengok apa dia setiap satu ni. Sama juga lah. Okey, yang ni bergranul dulu. Bergranul ada 3, saya sebut tadi, NAB, neutrophil, eosinofil dan basofil. Neutrophil ni dia ada 2 hingga 5 cuping. Okey, 2 hingga 5 cuping. Kita tengok gambar. Fungsi dia untuk dia makan sel bakteria dan juga sel tisu mati akibat luka. Okey, contohnya ada luka pun semua, ada sel mati. So, neutrophil yang akan makan secara fagositosis. Eosinofil pula, dia ada 2 cuping, kena tahu gambar dia, kena tahu perbezaan dia. Fungsi dia akan bebaskan enzim untuk merawat keradangan disebabkan oleh alergik. Okey, so kalau ada alergik, contoh kacang dan sebagainya, okey, awak makan je, eosinofil ni akan bebaskan enzim untuk lawan keradangan tu lah. That's why awak akan rasa macam merah-merah. Okey, itu maksudnya sel darah merah, sel darah putih awak tengah bekerja. Basofil, bilangan dia paling rendah dalam darah, paling sikit. Dia ada heparin. Heparin ni membantu dalam pembekuan darah. Okey, so granulosit adalah sel darah putih atau leukosit yang tak ada granul. Dia ada 2 saja. Yang pertama limfosit, yang kedua monosit. Limfosit ni dia ada nukleus yang sangat besar tapi sitoplasma dia sikit. Okey, dia ni penting untuk menghasilkan antibody dan bunuh bakteria dan virus yang masuk dalam badan kita. Dia juga menghasilkan antitoksin untuk melawan bakteria dan virus. Manakala monosit, leukosit yang paling besar. Dia ada nukleus bentuk bujur. Dia akan makan ataupun telan tisu mati secara fagositosis. Okey, kalau awak tengok monosit ni dengan neutrophil ni, fungsi dia lebih kurang sama, tapi neutrophil ni dia lebih kepada menelan sel-sel tisu yang mati akibat luka. Okey, kalau monosit ni dia macam lebih umum lah. Okey, so ni gambar aja. Kalau neutrophil kan kita kata ada 2 hingga 5 cuping. Kalau eosinofil ni ada 2 cuping saja. Cuping tu hak dalam ni lah yang purple tu. Okey, kalau basofil yang ni. Basofil yang paling sikit tu, yang ada heparin tu. Okey, limfosit ni ada nukleus yang besar tapi sitoplasma dia kecil. Okey, yang fungsi dia menghasilkan antibody, antitoksin dan sebagainya. Dan last sekali monosit, dia ni paling besar, leukosit yang paling besar. Dia yang akan memakan sel tisu yang mati dalam badan kita. Okey, dan dia juga akan makan segala sel bakteria, virus dan sebagainya yang telah mati. Okey, so habis untuk 10.2.2 di mana menerangkan komponen komposisi darah dalam sel darah merah kita dan sel darah putih serta platelet. Okey, last sekali 10.2.3 awak kena tahu membanding dan membezakan arteri, iaitu jenis-jenis salur darah. Okey, yang ni awak dah tahu dah sebelum ni, jadi saya tak mau terangkan banyak-banyak, saya lagi banyak pening. Okey, jadi salur darah arteri ni dia adalah salur darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Okey, mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi. Darah dalam arteri mengalami tekanan tinggi, tu dia hijau tak betul, hasil daripada tindakan mengepam jantung. Okey, contoh arteri aorta, iaitu arteri utama yang meninggalkan jantung yang bawa darah beroksigen. Dah tahu dah, tadi dah terang. Okey, arteri mengembang bila darah keluar dari jantung. Dinding arteri kenyal untuk menghalang dari pecah akibat tekanan yang tinggi. Arteri yang bercabang-cabang sampai ke tisu badan. Arteri terus bercabang sampai jumpa kapilari
himpunan kapilari disebut sebagai jaringan kapilari darah. Saat kita tengok gambar, kapilari ialah salur darah yang berdinding paling nipis setebal satu sel. Sebab apa? Sebab dekat kapilari dia ada sel. Jadi dia nak hantar oksigen dan dia nak ambil karbon dioksida daripada sel. Fungsi kapilari darah membenarkan pertukaran gas antara darah dan sel. Bahan yang meresap di kapilari darah, nutrien, oksigen, bahan buangan, karbon dioksida, mineral dan sebagainya, serta hormon. Vena pula, kapilari tadi dia banyak cabang-cabang membentuk venul. Venul bercantum bentuk vena. Vena ni balik ke jantung. Vena utama iaitu vena cava, bawa darah yang terdiri oksigen daripada dari ke jantung. Dari seluruh badan ke jantung. Ni yang saya cakap tadi. Ini arteri, dia daripada jantung, dia bawa darah, bawa oksigen dan juga nutrien dan sebagainya semua, bawa darah, bawa oksigen. Lepas tu dia pergi kepada arteri. Arteri ni ada banyak cabang. Cabang kecil dia arteriol. Arteriol ni dia bercabang-cabang kepada kapilari darah. So ni kapilari darah. Kapilari darah ni dekat luar dia ada sel. So dia akan bagi oksigen. Lepas tu pada masa yang sama sel akan bagi karbon dioksida. Lepas tu karbon dioksida akan masuk ke dalam kapilari darah. Kapilari darah ni dia banyak-banyak ni dia bercabang, dia bercantum membentuk venul. Venul ni dia sambung dengan vena. Vena ni dia bawa darah terdiri oksigen. Kita panggil vena cava lah, kembali ke jantung. Ini awak boleh tengok lah. Dinding arteri, otot dia licin, dinding elastik. Ini pun sama. Yang ni awak boleh tengok balik. Ini dah kita dah tengok dah dulu. Masa tingkatan 3 tahun lepas dengan saya pun awak tengok dah. Ada lumen. Lumen ni macam saiz bukaan dia lah. Arteri ni dinding dia, otot dia tebal macam saya kata sebab dia nak bawa darah, bawa oksigen dengan cepat. Pada tekanan yang tinggi. Vena dinding dia nipis tapi taklah senipis macam kapilari. Dia kurang berkenyal dan kurang berotot sebab dia tak perlu cepat. Dia punya pengaliran dia sederhana saja vena ni. Lumen tu arteri kecil. Sebab apa? Sebab dia nak bawa darah, bawa oksigen pada tekanan tinggi. Jadi laluan dia perlu kecil. Kapilari darah of course kecil. Vena besar. Sebab dia punya tekanan tak tinggi. Jadi laluan dia besar. Injap, arteri tak ada injap. Sebab dia nak cepat. Kalau ada injap dia ganggu. Kapilari tak ada. Vena ada sebab dia tak mau darah terdiri oksigen patah balik. Tekanan darah arteri tinggi sebab dah bawa darah oksigen. Kapilari rendah. Vena sangat rendah. Aliran darah ni semua boleh baca. Ini saiz lumen dia dan juga bentuk dia. So kita dah habis tajuk 10.2 sistem peredaran darah manusia. So boleh ulang-ulang dengar sampai awak faham. So setakat tu saja. Apa-apa masalah dan sebarang kemusykilan boleh direct tanya cikgu melalui Telegram cikgu. So minta maaf kalau ada kekurangan dari segi audio, dari segi penerangan cikgu ataupun apa-apa maklumat yang tidak sampai pada kamu, boleh terus direct tanya saya. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.